Hai pelajar-pelajar, kali ini kita akan menyambung pembelajaran kita untuk satu lagi topik daripada tamadun Mesopotamia, iaitu ciri-ciri kerajaan Sumer. Ini adalah ciri-ciri kerajaan Sumer. Kerajaan Sumer ialah antara satu kerajaan yang wujud semasa tamadun Mesopotamia. Mari kita lihat antara ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri kerajaan Sumer yang pertama ialah pengurusan simpan kira. Maksudnya mereka ada sistem untuk mengurus ataupun manage rekod simpan kira mereka. Selain itu, berlakunya peningkatan dari segi teknologi. Ciri kerajaan Sumer yang ketiga ialah wujudnya bandar yang maju. Manakala ciri yang keempat ialah wujudnya pengkhususan kerja. Pengkhususan kerja maksudnya seorang ataupun individu tersebut memilih satu skop pekerjaan sebagai fokus mereka. Ciri kerajaan Sumer yang terakhir ialah wujudnya institusi yang kompleks. Institusi ini melibatkan kelas masyarakat. Ya, pelajar-pelajar. Baiklah pelajar-pelajar, kita akan menyambung pembelajaran kita dengan memahami perkembangan di tamadun Mesir Purba. Mesir Purba dianggap sebagai hadiah, a gift from Sungai Nil. Ini adalah kenyataan menurut Herodotus, seorang pengkaji sejarah. Sungai Nil merupakan sungai yang terpanjang di dunia. Di tamadun Mesir Purba, wujudnya struktur binaan seperti piramid dan juga wujudnya ketua yang dikenali sebagai Firaun. Terdapat 3 tahap kerajaan semasa tamadun Mesir Purba, iaitu kerajaan Mesir Purba, kerajaan pertengahan dan juga kerajaan baru. Faktor kemajuan Mesir Purba, faktor means sebab. Kita akan lihat mengapakah tamadun Mesir Purba maju pada ketika dahulu. Faktor kemajuan Mesir Purba ialah antaranya tanahnya subur, di mana penduduk pada masa itu boleh menanam pelbagai jenis tanaman untuk meneruskan kehidupan. Tambahan pula, pertempatan mereka berdekatan dengan jalan sungai. Selain itu, aktiviti pertanian dan juga perikanan menjadi faktor utama mengapa kerajaan Mesir Purba berkembang. Dengan wujudnya faktor kemajuan dari segi tanah yang subur, jalan sungai, wujudnya pertanian dan perikanan yang aktif, maka dengan itu muncullah negara kota. Baiklah, pelajar-pelajar, kita akan cuba memahami tahap pertama pembentukan kerajaan semasa tamadun Mesir Purba, iaitu kerajaan Mesir Purba. Kerajaan Mesir Purba muncul pada 5000 sebelum Masihi sebagai kampung petani. Antara dua kerajaan yang wujud pada masa itu ialah kerajaan hilir lembah Nil. Manakala kerajaan yang kedua ialah kerajaan hulu sungai. Raja Menes merupakan salah seorang raja yang berjaya menyatukan. Satukan means combine. Dua kerajaan pada tahun 3100 sebelum Masihi. Semasa pemerintahannya juga,
Raja Menes telah berjaya membina kota yang dikenali sebagai Kota Memphis, di mana kota ini berperanan sebagai kota ataupun pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan pelajar-pelajar maksudnya central, di mana mereka menguruskan pemerintahan mereka. A place where they choose to manage their country. Seterusnya kita akan melihat bilakah tamadun ataupun kerajaan Mesir Purba mencapai zaman kemuncaknya. Kerajaan Mesir Purba mencapai zaman kemuncak. Zaman kemuncak means zaman where they achieve their glory, achieve their most successful period at that time, which appear on 2650 before Masehi. Seterusnya, pelajar-pelajar, kita akan cuba mengenal pasti dan memahami bagaimanakah perkembangan tahap kedua tamadun Mesir Purba, iaitu Kerajaan Mesir Pertengahan. Kerajaan Mesir Pertengahan bermula semenjak 2100 sehingga 1650 sebelum Masihi. Semasa wujudnya Kerajaan Mesir Pertengahan, bidang kesusastraan means literatures, dan ukiran sangat maju pada ketika itu. Ibu kota Kerajaan Mesir Pertengahan ialah Thebes. Thebes ialah sebuah kerajaan yang terletak di bahagian atas Egypt. Pelajar-pelajar boleh lihat pada peta yang cikgu sertakan dalam slide ini. Pemerintah memainkan peranan yang sangat penting bagi memajukan kerajaan Mesir Pertengahan, iaitu dengan memajukan perdagangannya. Selain itu, pemerintah juga telah mengadakan hubungan dengan Nubia. Tentera juga memainkan peranan yang penting. Tentera means army, soldiers, di mana mereka berperanan untuk mengawal laluan sungai. Selain itu, pemerintah pada masa itu telah berjaya mengembangkan lagi empayanya dengan mengambil alih kota Nubia. Seterusnya kita akan melihat kepada tahap yang ketiga pada tamadun Mesir Purba, iaitu kewujudan Mesir Baru. Kerajaan Mesir Baru bermula apabila golongan bangsawan memerintah. Pelajar-pelajar, golongan bangsawan bermaksud golongan yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat ataupun golongan yang mempunyai harta yang banyak di kalangan masyarakat yang wujud pada masa itu. Rajanya dikenali sebagai Fir'aun. Kerajaan Mesir Purba, Mesir Baru juga mempunyai ketenteraan yang sangat kuat. Maka dengan itu, Fir'aun yang mempunyai kedudukan yang sangat stabil di mana beliau dilindungi oleh sistem ketenteraannya yang kuat. Raja yang terkenal semasa kerajaan Mesir Baru ialah Raja Ramses. Beliau telah berjaya membina monumen yang dianggap sebagai monumen berhala. Zaman kejatuhan bermula semasa Ramses II memerintah, iaitu anak kepada Raja Ramses yang pertama. Ini adalah contoh patung ataupun monumen yang wujud ketika Raja Ramses memerintah. Patung Raja Ramses ini seukuran ataupun sebesar manusia yang
diwujudkan di Mesir dan masih wujud kini. Baiklah pelajar-pelajar, kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan tamadun yang seterusnya, iaitu tamadun Indus. Tamadun Indus terletak di bahagian negara Pakistan yang wujud sekarang. Pelajar-pelajar boleh lihat pada peta yang cikgu sertakan di sini. Tamadun Indus terletak di negara India, tetapi lokasinya terletak di bahagian negara Pakistan. Bermula di area kawasan negara Pakistan sekarang. Tamadun Indus bermula semenjak 2500 sebelum Masihi. Semasa kewujudan tamadun Indus, mereka terpaksa mengalami musim hujan atau dikenali sebagai banjir dan musim kering atau kemarau. Kedua musim ini telah memusnahkan tanaman dan melimpahi kawasan pertempatan. Apa yang melimpahi kawasan pertempatan, kelas? Melimpahi maksudnya tumpah. Maksudnya air akan melimpahi kawasan pertempatan ketika banjir. Antara tanaman yang diusahakan oleh masyarakat tamadun Indus ialah gandum, barley dan juga kapas. Industri kapas pakaian dan pemadani merupakan industri yang sangat penting pada ketika itu. Terdapat dua bandar terancang telah dibina semasa tamadun Indus, iaitu Mohenjo-daro dan Bandar Harappa. Tamadun Indus terkenal kerana mempunyai sistem pepaipan dan pembentongan yang canggih. Canggih maksudnya moden. Pelajar-pelajar tahu tak apa maksud pembentongan? Pembentongan maksudnya, in English we call it drainage system. Pada tahun 1970, berdasarkan sistem satelit, sejarawan telah merumuskan bahawa, merumuskan mean they make a summary, they make assumptions di mana kemusnahan bandar Mohenjo. Kemusnahan means destroy. Kemusnahan bandar Mohenjo-daro adalah disebabkan oleh gempa bumi dan banjir. Selain itu, tamadun Indus akhirnya berakhir dengan serangan daripada orang Aryan. Selepas serangan orang Aryan, berlakulah keruntuhan tamadun Indus. Okey kelas, kita akan beralih kepada tamadun yang seterusnya, iaitu tamadun Huanghe. Tamadun Huanghe, as you can see in this slide, lokasinya terletak di bahagian negara China. Tamadun Huanghe dibina di antara. Di antara means in between. Di antara sungai Huanghe dan sungai Yangtze. Tamadun Huanghe juga dikenali sebagai Sungai Kuning. Ini kerana sungainya kelihatan berlumpur kekuningan. Berlumpur means muddy dan tanah di sekelilingnya sangat subur. Pelajar-pelajar boleh lihat di dalam gambar yang cikgu sertakan dalam slide ini. Air sungainya nampak berwarna kuning, kan? Maka dengan itu, bila mereka mendapati tanah yang mereka diam kelihatan subur, maka mereka memilih untuk menjalankan aktiviti pertanian, penternakan, berburu dan juga memungut hasil hutan sebagai aktiviti utama mereka. Masyarakat
tamadun Huanghe tidak menjalankan aktiviti perdagangan dengan orang luar. Mereka tidak mengamalkan asimilasi. Apa maksud asimilasi ya pelajar-pelajar? Asimilasi in English kita juga kenali sebagai assimilations, which defined as the absorption and integration of people or ideas or even culture into a wider society or culture. Maksud lain untuk asimilasi ialah mereka tidak mengamalkan dasar buka pintu. Sebaliknya, mereka mengamalkan dasar tutup pintu, which mean they are not welcoming outsider into their place or into their life. Tamadun Huanghe, pelajar-pelajar, bermula semenjak 4000 sebelum Masihi. Terdapat 3 kerajaan yang wujud pada masa itu, iaitu Kerajaan Xia, Kerajaan Shang dan Kerajaan Zhou. Di tamadun Huanghe munculnya bandar yang dikenali sebagai Bandar Anyang. Antara hasil yang dikeluarkan ataupun diusahakan oleh masyarakat Huanghe iaitu tembikar, pembinaan kapal, pembuatan varnish, sutra, sulaman dan ukiran. Pelajar-pelajar boleh merujuk pada gambar sekiranya pelajar ingin tahu apa itu sutra, bagaimanakah rupa varnish dan juga apakah itu aktiviti ataupun industri ataupun pembuatan seperti sulaman. Ciptaan kayu ataupun bahan kayu dan logam merupakan ciptaan yang sangat penting bagi mengembangkan aktiviti pertanian. Dengan kemajuan aktiviti seperti aktiviti pertanian, perdagangan, ini secara langsung telah berjaya menambahkan bilangan penduduk, seterusnya mewujudkan sistem pentadbiran dan pemerintahan semasa tamadun Huanghe. Baiklah pelajar-pelajar, setakat ini saja pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan bertemu lagi untuk membincangkan topik seterusnya bagi bab yang sama. Sehingga bertemu lagi pelajar-pelajar. Bye.